bangunlah buat ibadat sunat. Semoga Allah membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Dan surah Muzammil, Allah berfirman, wahai orang yang berselimut, bangunlah malam sikit. Kenapa Allah Ta'ala perintah manusia bangun malam walau sikit, walau sekadar 2 rakaat, hatta 1 rakaat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu bil laili walau rak'atain, wa fi riwayatin walau rak'ah wahidah. Bangunlah untuk menunaikan solat malam walau 2 rakaat atau 1 rakaat. So paling malas dia bangun 1 rakaat. Kenapa? Kerana bangun malam menjadikan hati kita kuat. So kita hari ni manusia, bila kita tinggal agama, hati kita lemah. Macam mana lemah? Cerita hantu dah naik bulu roma, kan lemah hati. Nampak tubuh macam bodyguard. Cerita hantu seriau ni. Takut ni sebab apa? Sebab fizikal, bukan hati kecil. Orang uguk sikit, hati ni kecil, Allah dah tak boleh tidur malam. Orang mengumpat sikit je kita sampai kat telinga, Allah resah kita. Nak jawab ni, kalau boleh nak panggil metro, jawab muka depan. Resahnya kita, hati kita. So kita tidak mampu nak tanggung kesukaran hidup. Sebenarnya kesukaran hidup ini kita tidak perlukan fizikal besar, tapi kita perlu hati besar. Sebab kita hidup atas dunia, namanya tempat ujian. Macam-macam ujian kita ada, isteri kita, anak kita, suami kita. Cuba saudara lihat manusia dalam menghadapi ujian hidup. Yang seorang balas dengan suami, cari jambatan nak terjun. Kenapa ni? Jiwa kecil. Tanya dia balas buat apa je. Apa yang sebab dia berbalah ni? Terjun cari jambatan kat Sungai Johor tu, nak terjun kerana jiwa dia kecil. Yang seorang lagi balah dengan isteri, balah dengan tunang, jeruk leher, bunuh diri. Kerja askar. Kerja nampak macam Samsung, askar gagah, kuat. Kerana putus tunang, bunuh diri. Ni kita cerita orang Islam kita hari ni. Saudara baca surat Rabah, so tengok TV, lihat bagaimana kecilnya hati manusia hari ni. Perbalangan yang kecil cukup menjadikan manusia musnah. Kecil hati sikit je, kecil hati, Masya Allah. Dia kecil hati, dia berbalah sampai 10 tahun. Kecil hati sebab orang tak jemput jamuan. Kecil hati. Tak apa, nanti anak aku besar, aku tak jemput kamu. Anak baru umur 6 tahun. Tengok dendam dia lama tu, dia taruh, dia simpan. So Nabi SAW, apabila sahabat kahwin, Abdul Rahman bin Auf tak jemput Rasulullah. Nabi tak kecil hati. Orang kita kalau tak jemput balik kahwin, kecil hati sungguh. Nabi tengok Abdul Rahman dah ada tanda dia kahwin. Nabi kata, kamu dah kahwin wahai Abdul Rahman? Ya, dah kahwin. Dia tak jemput Nabi SAW. Mas kahwinnya apa? Kata Abdul Rahman, nawata minaz zahab, emas sebesar biji kurma. Itu mas kahwin saya beri. Dah buat jamuan belum? Belum. Aulim walau bisyah, buatlah jamuan walaupun seekor kambing. Nabi tak kata jemput aku sekali, tak ada. Artinya saudara, benda tu tak perlu kita kecil hati. Tapi dalam masyarakat kita, cuba tengok, kalau tak dijemput, walah orang tak jemput ni bukan tak nak jemput, tak ingat dah sibuk sangat, kanopinya kita, mejanya kita. Aku tak teringat jiran sebelah. Yang jauh-jauh ingat, sebab fikir-fikir jiran sebelah tak apalah, sempat. Yang Kuala Lumpur jemput, jiran yang sebelah tak jemput. Kecil hati, berbalah, terus naik tembok. Tengok hati kecil. Dia payah nak menerima keuzuran yang mungkin berlaku pada saudara dia, sahabat dia. Tapi dia nak jadikan poin berbalah. Kenapa nak jadikan poin berbalah? Hati kecil. Kita suami, kita isteri, hari ni menghadapi masalah hati kecil, cepat mengajuk, cepat ambil kesempatan kesilapan pasangan kita untuk dibesar-besarkan, cepat cemburu. Semua kerana hati kecil. Sebab apa hati kecil? Kerana ruang untuk kita beribadat kepada Allah, masa untuk kita bersama Allah tak ada. Hati ni jadi hebat bila masa kita dengan Allah banyak. Lagi banyak masa kita dengan Allah, lagi hebat hati kita. Lagi banyak masa dengan Allah, hati kita hebat.
Siapa peringkat saudara, semua makhluk kita tak takut melainkan Allah. Siapa peringkat tu. Tetapi kalau masa dengan Allah tak ada, dengan makhluk je ada, kita akan takut dengan semua makhluk, melainkan Allah je kita tak takut. Tu bahaya tu. Kalau kita banyak masa dengan makhluk belaka, dengan makhluk, dengan TV, dengan kerja, tak ada masa dengan Allah, maka pada ketika itu saudara, kita akan takut pada semua orang, melainkan kita tak takut Allah je. Sembahyang tak, puasa tak takut Allah. Tapi yang makhluk ni kita jaga belaka. Datang awal kerja takut kena pecat, pulang lewat takut prestasi jatuh, kalau tak datang cepat-cepat ambil surat cuti, buatlah sesuatu biar ada alasan sikit, takut. Kalau tak dapat cuti betul-betul sakit, reka-reka pun tak apa, dia punya takut. Akhirnya tak apa, kita ambil hospital gila pun tak apa, asal boleh cuti. Dia punya takut dia, sampai desperate dia macam tu. Tapi dengan Allah, dia tak cari apa pun, dia katakan, dia tak tunjuk, dia tak rasa ketakutan. Baik, sebahagian malam, kalau sedikit masa ini saudara kita peruntukkan untuk Tuhan, insya-Allah hati kita kuat dalam menanggung beban-beban duniawi. Anak-anak yang bermasalah, isteri suami bermasalah, mak bapak bermasalah, kalau hati ni kuat, insya-Allah kita tabah. Bahkan saudara, kita menjadi pelita pada orang lain pula tumpang kita. Tuan ni saya balong isteri saya, tolong tunjuk cara macam mana. Kita orang tumpang pula. Orang nampak kita kuat, orang nampak kita hebat, sebab hati kita besar. Orang boleh tumpang macam mana cara nak hadapi musibah ni, musibah tu, dia boleh tunjuk pada kita. Dia bukan sekadar tabah, dia boleh turut menjadikan orang lain tabah sebab hati dia kuat. Kerana itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai baginda wafat. Demikian juga pada sahabat, demikian juga pada tabi'in, demikian juga orang soleh. Menjadi da'bus solihin, jalan orang soleh. Macam mana pun dia akan bangun malam, walau 2 rakaat, tak dang 1 rakaat. Kalau tak dang juga 1 rakaat witir. Takkan tak dang suruh 1 rakaat. Ni musim Euro ni, takkan tak dang. 2 pagi boleh bangun, solatlah dulu 2 rakaat. Tapi jangan solat ajak pula, suruh pasukan menang. Tu biarlah dia dengan pusingan dunianya, biar hajat kita berkait akhirat aja saudara. Bola biarlah dia berpusing seperti bola, siapa menang nasib lah. Solatlah 2 rakaat dulu. Artinya ada juga keberkatan kita berjaga malam tu sikit. Adalah sikit kita solat 2 rakaat. Tapi kadang-kadang orang lebih suka tunggu elang pada solat 2 rakaat. Tunggu orang bercakap dulu sebelum main ni, setengah jam cakap, tunggu. Padahal kalau ambil wudu solat kejap kan bagus. Ataupun tunggu solat sampai subuh lagi bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, perjalanan ini dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. So kenapa perjalanan ini bukan Masjidil Haram ke Masjid Madinah? Masa tu Nabi belum hijrah ke Madinah, belum hijrah. Kejadian Isra' Mi'raj berlaku, kata para alim ulama, 18 bulan sebelum Nabi berhijrah. 18 bulan, setahun lebih sebelum Nabi berhijrah. Sepatutnya, ataupun kalau kita cari rahsia, kenapa perjalanan Isra' Mi'raj tidak bermula minal masjidil harami ilal masjidin nabawi, tapi Masjid Aqsa? Dan apa maksud Masjid Aqsa? Aqsa maknanya hujung, jauh, hujung. Perkataan Aqsa tu hujung sekali. Maknanya tidak ada lagi masjid sejauh Masjid Aqsa. Masa tu yang ada Masjidil Haram depan sekali ini, yang paling jauh penutup masjid Masjid Aqsa. Tak ada masjid lain. Taufiqiyah tak ada, Masjid Masai tak ada. Yang ada 2, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Ini permulaan masjid pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya tempat pertama, rumah ibadat pertama yang diciptakan untuk beribadat kepada Allah ialah Makkah, Bakkatul Mukarramah. yakni bumi berkah atau bumi Bakkah, bumi Mekah. Ini yang pertama. Diikuti dengan Masjid Aqsa. Dan kita tahu Masjid Aqsa ini dibina secara sepakat ulama sirah oleh Nabi Allah Sulaiman bin Dawud. Ini yang bina Masjid Aqsa.
Manakala yang membina Masjidil Haram ialah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam yang bina Masjidil Haram. Bermula dengan Kaabah Al-Musharrafah. Ini pertama. Yang bina Masjid Aqsa dengan susunan, dengan binaan yang komplit ialah Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ini mula masjid, ini berakhir masjid. Hikmahnya saudara, supaya orang Islam sebagaimana mereka muliakan Masjidil Haram dalam hati jiwa mereka. Ada duit Mekah, ada duit Mekah, kita muliakan Mekah. Hatta bila berada di Mekah, kita ketepikan fahaman politik kita, kita ketepikan bangsa keturunan kita, kita ketepikan agenda perjuangan kita, kita ketepikan status dan kedudukan kita. Semuanya buat benda sama. Tawaf, iktikaf, baca Quran. Wa imma di YB, wa imma di rakyat biasa. Kalau sudah pergi Mekah, rutin kita sama. YB pun pakai jubah macam kita. Kat sini payah nak pakai jubah, takut dia. Kat sana tak ada masalah, pakai jubah, pakai kopiah belaka, pakai serban. Kadang-kadang tengok ni lebih harap pada orang Arab. Tukar kita, orang Arab kan orang Melayu. Artinya di sana sebab kita buang semua benda tu, kita nampak menunjukkan kekuatan beragama masing-masing. Kekuatan agama. Yang tawaf rajinnya tawaf, yang umrah kali 7 kali, 8 kali. Masya Allah, luar biasa. Jadi bila saya pergi umrah, orang umur dekat 70 tahun, saya kata pada nak pergi umrah pula Ustaz. Umrah kuatnya dia, rajinnya dia. Saya tak pergi umrah banyak sebab sunat sekali tu saya tak berapa sangat. Tengok orang tua ni rajin. Lepas umrah, naik kejap je hotel makan, pakai balik. Mana? Umrah pula. Pergi tanah ni pula. Yang syarikat travel bagi 3 percuma, ditambah pula 6 yang dia punya pula. Ni untuk mak saya, ayah saya. Akhirnya dia dah tak rasa tak larat, Ustaz boleh tak buat untuk nenek saya? Saya kata nenek saya pun saya tak buat, buat nenek orang pula. Orang kita suka. Okay, luar biasa lah, bagus lah. Yang pergi umrah banyak kali, yang luar biasa saya tengok orang buat ibadah. Ketepikan semua. Demikian kita sayangnya Mekah. Cukup sayang. Sebab bila gawat ekonomi, Mekah tak pernah gawat ekonomi. Penuh orang. Tahun 1997 kita gawat ekonomi. Bukan kita je Asia, bukan dunia. Tapi Mekah sama je. Penuh orang. Yang berniaga kat Mekah ni tak pernah bankrupt. Makin orang susah, makin ramai ke Mekah. Walau bayar mahal. Makin orang susah. Bila ada kejadian wabak sesama burung, ingat dah kurang orang takut bercampur, semua pakai topeng lagi. Rupanya makin ramai. Masa itu Mufti Mesir keluarkan fatwa tak payah pergi haji. Masalah wabak SARS, wabak sesama burung, fatwa pun tak beri, pergi juga penuh. Yang dengan visa 4 juta, tanpa visa 2 juta pintu belakang. Ramai. Luar biasa cinta kita pada Mekah, kerana kita tahu kelebihan. Sebagaimana rasa cinta kita Mekah macam tu, demikian rasa cinta kita kepada Baitul Maqdis yang hari ini ditawang oleh Yahudi laknatullahi alaihi. Kita mesti terpanggil setiap hari. Dan isu Filastin, isu Baitul Maqdis menjadi isu sejagat umat Islam. Ia bukan isu orang Palestin, bukan isu orang Mesir, negara Arab sekitar. Ini isu orang Islam. Mana pun orang Islam yang pegang kuasa, yang ada harta, yang ada kedudukan, mesti berfikir macam mana saya nak bebaskan Baitul Maqdis. Kerana ia tempat Isra' Mi'raj Nabi kami yang mulia. Sebab itu perjalanan Mekah ke Baitul Maqdis, kita jangan lupa Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, jangan lupa.